guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my channel. Okay guys, Assalamualaikum. So, first of all, aku nak ucapkan terima kasih kepada korang yang dah klik video ni, dah like, comment and share dan subscribe dan sebagainya. Dan kepada korang yang baru dekat channel ni, aku Ikmal No. Dan kepada korang yang dah lama dekat channel ni, mesti korang dah kenal ke kan? Kan? Guys, first of all, apa benda yang ada dekat muka aku ni yang warna coklat-coklat merah ni? Okay, ini adalah clay mask. Tapi clay mask ni adalah clay mask turun-temurun keluarga aku. Jadi aku tak beli kat mana-mana. Jadi keluarga aku buat sendiri clay mask ni. Okay, nak dijadikan ceritanya macam tu. Dan nak dijadikan ceritanya lagi, aku nak ucapkan terima kasih kepada korang yang dah tekan link yang ada dekat komen. Yang dekat video-video yang lepas tu aku ada isi link dekat komen tu. Lepas tu aku ada pin kan, yang aku suruh tekan download. Lepas tu buat account. Lepas tu hantar dekat DM Instagram aku. Dan nanti aku akan like post korang dekat Instagram. Terima kasih banyak-banyak kepada korang yang dah buat. Nanti aku akan baca satu persatu lagi DM sebab banyak kan, ramai sangat. So dan nak dijadikan ceritanya, aku harap lebih ramai lagi boleh buat. Aku mohon kepada korang yang tengok video ni, pergi dekat komen dekat bawah tu. Aku dah pin komen tu. Korang tekan link tu. Bila tekan, korang akan pergi dekat satu apps. Lepas tu korang download. Bila download, korang buatlah account lah, SCC atau account cerita nak dijadikan ceritanya. Lepas tu screenshot yang korang dah buat account, korang hantar dekat DM Instagram aku. Dan aku akan like post korang dekat Instagram. Macam tu. Nak dijadikan ceritanya macam tu lah. Aku tak paksa, tapi aku harap korang boleh tolong aku Tolong guys, tolong. Guys, tanpa basa-basi, kita pergi kepada tentatif kita pada hari ini. Okay, disebabkan aku rasa macam aku dah lama gila tak buat video hantu. Aku dah lama gila tak cerita-cerita hantu. So, aku rasa aku nak cerita satu benda ni. Cerita ni baru je berlaku pada aku dalam minggu lepas, macam tu, hari Khamis malam Jumaat. Aku ada cerita ni dekat live Instagram dan live TikTok juga. Aku dah cakap kat diorang, kepada korang yang terlepas dekat live TikTok dengan live Instagram, aku akan cerita dekat YouTube supaya korang boleh tengok ulang-ulang, macam tu. So, aku sedih jugalah sebab ramai daripada penonton-penonton aku sebenarnya dah balik asrama kan. So dia orang tak dapat dah tengok video aku. Tapi tak apa, kepada korang yang tengah tengok video ni, aku hargai sangat-sangat. Dan kepada korang yang sentiasa tengok video aku dekat YouTube, dekat live Instagram ke dekat live TikTok, dah support aku dekat mana-mana, aku ucapkan terima kasih kepada korang. Okay guys, tanpa basa-basi, jomlah kita pergi ke tentatif kita pada hari ini. Okay, so tajuk besar dia adalah sihir. Okay, santau atau sihir. Macam itulah nak dijadikan ceritanya. Dalam sihir tu adalah santau, ada macam-macam lah nak dijadikan ceritanya. Okay, mula-mula cerita dia macam ni. Okay, waktu tu aku darjah 4. Okay, ini first time aku kena santau. Okay, aku kena santau waktu tu aku darjah 4. Waktu tu aku sekolah rendah, darjah 4. Waktu tu ada step back sekolah lah. Waktu tu macam ada hari sukan lah nak dijadikan ceritanya. Tapi waktu tu belum hari sukan lagi. Waktu tu macam pemilihan lah kan. Bila pemilihan, kita pun kena step back untuk masuk sukaneka ke, masuk lari ke. Cikgu nak pilih dulu untuk kita pergi ke hari sukan seterusnya, faham? Nak dijadikan ceritanya, waktu tu petang aku duduk dekat kantin dengan kawan aku seorang lah, kawan aku lelaki. Lepas tu waktu tu aku terpandang dekat orang yang jual air dekat kantin tu, meja jual air dekat kantin. Lepas tu ada cahaya tau bawah meja tu, bukan cahaya ibu peri, bukan begitu. Dia macam cahaya lain macam tu. Lepas tu aku pun tegur lah benda tu. Aku cakap kat kawan aku, weh, tengok tu cahaya. Lepas tu bila kawan aku pandang, tak ada apa-apa nak dijadikan ceritanya. Aku je boleh nampak cahaya tu. Lepas tu bila aku nampak cahaya tu, dalam 5 minit macam tu, cahaya tu dah hilang macam tu nak dijadikan ceritanya. Okay, first aku tak rasa apa-apa, tak rasa pelik, tak rasa apalah nak dijadikan ceritanya. Okay, dan nak dijadikan ceritanya, esoknya aku pergi ke sekolah macam biasa. Tapi esoknya tak ada step back, jadi aku pergi ke sekolah kafa. Aku sekolah kafa petang. Lepas tu waktu dah nak balik tu, aku batuk dan aku batuk berdarah. Nak dijadikan cerita, aku batuk darah. Tapi aku tak rasa sakit tekak. Aku tak rasa tekak aku sakit ke, aku tak rasa badan aku demam. Tak, aku tak rasa apa-apa. Tapi yes, aku batuk berdarah. Lepas tu mak aku, waktu tu ustazah dekat kafa juga. Lepas tu waktu tu aku balik dengan dia. Lepas tu balik rumah, aku batuk lagi berdarah. Aku batuk berdarah. Lepas tu aku pun pelik. Ayah aku pelik, mak aku pun pelik. Jadi macam, kau ni kenapa macam tu tiba-tiba batuk berdarah kan? Tak risau lah kan. Kalau batuk berdarah ni, orang ingatkan penyakit TB, penyakit batuk kering tu. Lepas tu nak dijadikan ceritanya, esoknya tu aku pun pergilah ke klinik. Aku pergi klinik kesihatan macam biasa. Lepas tu doktor pun ambil darah. Macam tu. Gitu nak dijadikan ceritanya. So doktor tu ambil darah aku. Dah ambil darah, tengok-tengok keputusan tak ada apa-apa. X-ray pula. X-ray aku punya rusuk, X-ray aku punya jantung, paru-paru apa semua, tak ada apa-apa. Okay, tak ada TB, tak ada penyakit apa nak dijadikan ceritanya. Oleh kerana itu,
mak aku dengan ayah aku perasan mungkin ada sesuatu yang kena dekat aku. Faham tak? Macam tu. Sebab mak aku perasan macam ni tau. Mak aku perasan aku selalu buat dia marah. Mak aku perasan aku selalu sakit hati dia. Faham tak? Macam tu. Sebab aku pun tak tahu. Waktu aku kena santau tu, diri aku pun macam aku tak tahu kenapa dengan diri aku. Faham tak? Aku suka buat apa benda yang aku suka. Kau faham tak? Aku suka buat orang marah. Aku suka tengok orang marah. Macam tu. Lepas tu nak dijadikan ceritanya, ibu aku pun bagilah tahu kawan dia. Lepas tu kawan dia tu pun bawa lah mak aku dengan aku sekali pergi berubat. Macam tu. Pergi berubat dekat rumah seorang ni lah. Aku tak boleh beritahu siapa, tapi dia pakcik lah. Okay. Bila waktu kita nak pergi tu, rumah dia agak jauh lah daripada rumah aku. Lepas tu kita pergi naik kereta dua. Tapi waktu kita nak pergi naik kereta tu, sebenarnya banyak benda yang berlaku. Okay. Sebenarnya kereta yang kawan mak aku bawa tu, tengah-tengah bawa dekat jalan raya, tiba-tiba macam ada bonggol. Tapi tak ada bonggol. Kau faham tak? Macam terlanggar sesuatu, tapi aku tak tahu benda apa. Macam macam tu, kau faham tak? Tiba-tiba macam tu, aku tak tahu kenapa. Tak ada bonggol, tak ada apa, tapi macam langgar bonggol. Benda tu berlaku nak dekat 10 kali macam tu nak dijadikan ceritanya. Lepas tu dah sampai rumah pakcik tu, kita orang mula-mula tak nampak rumah pakcik tu. Sebab rumah pakcik tu macam gelap. Tapi sebenarnya rumah pakcik tu terang benderang dengan lampu lilak-lilak. Kau faham tak? Macam tu. Macam benda tu tak bagi aku pergi ke rumah pakcik tu untuk berubat. Macam tu nak dijadikan ceritanya macam tu. So aku pun dah sampai rumah pakcik tu. Tiba-tiba kita dah nampak lampu lilap-lilap. Kita dah pusing kat area ni 8 kali. Faham tak? Kita dah cakap kat pakcik tu, tak apa, dia kata ada benda tu kacau. Lepas tu tak apa, belaan aku dah makan. Macam tu. Dia kata belaan aku dah makan. Maksudnya pakcik tu ada bela. Benda tu dia macam kita tak nampak benda tu Aku tak tahu lah korang percaya ke tak benda ni. Kita tak nampak benda tu, tapi pakcik tu ada beli ular berkepala 2. Ular tu kepala dia 2 macam tu. Jadi dia makan benda-benda apa yang ada dekat sekitar rumah pakcik tu. Ni benda mistik lah, benda yang kita tak nampak. Maksudnya dia boleh makan makhluk-makhluk halus yang lain. Macam tu. Dan nak dijadikan ceritanya lagi, lepas tu aku masuk rumah pakcik tu. Lepas tu pakcik tu pun ada anak lelaki seorang. Anak lelaki dia tu pun boleh nampak lah, mata dia mata halus. So dia boleh nampak apa benda yang ada dalam badan aku macam tu. Ni betul aku cerita ni kisah betul, bukan kisah bukan. Ini memang aku dulu pernah kena santau. Tapi orang tu bukan santau aku direct. Orang tu santau aku punya pengusaha kantin waktu sekolah rendah dulu. Tapi aku yang kena sebab aku yang tegur benda tu. Orang tu tua cakap jangan tegur kalau nampak benda pelik-pelik. Tapi aku kan bodoh lagi. Waktu tu dah jam 4, tak tahu apa-apa. Aku pun pergilah tegur benda tu, nak dijadikan ceritanya. Dan nak dijadikan ceritanya lagi, waktu aku dah masuk tu kan, anak dia dengan pakcik tu pun tengoklah aku. Aku duduk kat sofa. Lepas tu dia pandang aku macam ni. Aku takut lah kan. Aku lelaki, kau lelaki. Macam tu aku takut. Kenapa? Macam tu macam macam tu kau tertarik dengan aku. Tidak lah kan. Tapi macam dia pandang aku. Lepas tu aku pandang dia macam, kenapa pandang aku macam tu? Tapi dalam hati je lah. Okay, dia pandang aku. Dia pandang atas bawah macam tu kan. Lepas tu dia kata, ada sarang ni kak. Dia kata, maksudnya ada sarang santau tu dekat belah sini, dekat bawah ni pun ada sarang santau. Macam tu, ada sarang kena sihir. Tanpa basa-basi, dia pun bercerita lah. Dia kata anak akak ni kena santau gini. Lepas tu, tapi bukan orang tu nak santau dia. Orang tu nak santau orang lain, tapi anak akak yang kena. Macam tu, faham tak? Lepas tu aku pun dibaringkan dekat ruang tamu. Lepas tu pakcik tu dengan anak lelaki dia pun mulakanlah sesi perubatan Islam tu. Waktu tu dia baca ayat kursi, tak silap aku lagi satu ayat apa aku tak sure sebab aku tak dengar. Tapi yang peliknya, waktu aku berubat tu, kau faham tak? Aku tak menangis, tak apa, cuma aku gelak. Aku gelak tengok apa yang diorang buat. Lepas tu aku rasa panas. Faham tak? Aku rasa panas. Lepas tu panas. Aku pakai baju selai je. Aku rasa aku tak pakai baju tebal-tebal pun, tapi aku rasa panas. Nak dijadikan ceritanya. Lepas tu pakcik tu baca apa tak, aku gelak tengok muka dia. Aku gelak. Lepas tu kawan mak aku tu pun tepuk kaki aku. Pok! Dia kata, jangan gelak. Macam tu. Dia cakap, dia marah aku lah. Aku pun nak buat macam mana, aku mana lah tahu kan. Tiba-tiba aku rasa nak gelak. Dia macam tanpa nak cakap macam mana pun aku tak tahu. Tapi tiba-tiba aku nak gelak. Kau faham tak? Dia macam kelakar benda tu. Lepas tu dah rasa panas dekat ubun-ubun aku ni, dekat leher, dekat bahu, dekat badan semua rasa panas. Lepas tu tak berapa puluh minit, tak setengah jam aku rasanya dia buat macam tu. Alhamdulillah okey. Lepas tu dia cakap dekat mak aku, akak bawa balik anak akak ni, mandikan dia air limau. Lepas tu dia suruh mak aku solat hajat 3 hari 3 malam rasanya macam tu. Alhamdulillah aku dah okey daripada santau-santau tu nak dijadikan ceritanya. Dan nak dijadikan ceritanya, korang tahu tak, aku lama gila tak datang sekolah. Dalam 2 bulan, seminggu aku datang dalam sehari je. Lepas tu yang lain aku tak datang sebab tak larat. Dia tak larat. Bila kita dah muntah darah, kita jadi tak larat, faham tak? Kita batuk darah, muntah darah, kita rasa macam tak larat, lesu apa semua kan. Aku datang sehari je seminggu. Lepas tu aku tak datang. Aku datang sehari seminggu, lepas tu tak datang. Benda tu berlarutan selama 2 bulan. Arwah atuk aku pun dah datang rumah aku. Dia bagi aku minum air tasbih kayu. Bapak tak sedap air tu nak dijadikan cerita. Rasa dia macam air longkang lah gitu. Bukan air longkang lah, dia macam air kayu.
air kayu yang lama-lama. Kau faham tak nak jadikan cerita macam tu? Aku pun terpaksa lah minum air tu. Lepas tu aku pun dalam proses ubat-ubat, alhamdulillah lepas 2 bulan tu aku sembuh. Dan nak dijadikan ceritanya, benda ni baru je berlangsung hari Khamis malam Jumaat yang lepas. Macam tu. Waktu tu aku macam biasa, aku selalu tidur lewat lah dah pukul 3-4 pagi macam tu. Nak dijadikan cerita, aku tidur pukul 3-4 pagi kan. Lepas tu waktu tu aku tidur dalam pukul 3.30 pagi lepas tengok YouTube. Sebab sebelum aku tidur biasanya aku akan tengok YouTube, aku akan dengar lagu, macam-macam lah. K-drama sekarang ni aku tak boleh nak tengok sebab aku sangat busy dengan assignment. Aku sangat busy dengan tugas-tugasan yang lain. Lepas tu aku pun tak dapat lah tengok K-drama. Macam tu nak dijadikan ceritanya. Lepas tu nak dijadikan ceritanya lagi, waktu pukul 3.30 tu, biasanya sebelum aku tidur aku akan baca doa tidur. Aku akan istighfar dulu, lepas tu baru baca doa tidur. Lepas tu aku mengucap 2 kalimah syahadah. Lepas tu aku akan baca 3 kul dengan ayat kursi. Nak dijadikan cerita. Lepas tu aku baru doa apa yang aku nak. Tapi nak dijadikan ceritanya, pada malam tersebut aku terlupa nak baca ayat kursi dengan 3 kul je. Sebab aku rasa macam penat sangat malam tu. Lepas tu aku pun tertidur lah macam biasa. Aku menghadap ke kanan. Aku memang biasa hadap ke kanan sebab kanan kan, bila kita tidur arah kanan macam ikut sunnah Rasulullah kan. Bukan macam, memang ikut sunnah Rasulullah lah nak dijadikan ceritanya. Lepas tu waktu aku tidur belah kanan tu, tak sampai berapa minit, kau tahu tak, badan belah kanan aku ni kebas. Rusuk kanan aku kebas, semua kebas. Aku tak boleh rasa apa-apa. Lepas tu korang pernah tak pening lalat? Pening lalat tu bila korang tidur, ataupun bukan tidur, kalau korang baring ke duduk, lepas tu korang bangun secara tiba-tiba kan. Biasanya orang bertekanan darah rendah je akan rasa benda ni macam macam tu, gitu. Dia akan rasa macam pening-pening lalat macam tu. Tapi aku rasa pening lalat tu waktu aku tengah baring. Macam tu, aku tengah baring menghadap ke kanan. Aku tak dengar apa-apa. Aku tak dengar bunyi kipas. Aku tak dengar bunyi angin. Kau faham tak? Dia macam vum 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 kepala aku macam tu. Lepas tu aku baca ayat kursi sebab aku tak boleh nak bernafas. Aku tak boleh bernafas. Dengan nafas yang aku ada tu, aku baca ayat kursi. Aku start daripada awal tau. Tapi aku rasa macam jauh sangat nak sampai habis tu. Aku start dengan wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wala yauduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Aku ulang selama 5 kali. Aku ulang sebanyak 5 kali. Lepas aku ulang 5 kali tu, dalam aku ulang banyak 5 kali tu, aku nampak orang yang sihir aku malam tu. Malam tu orang tu santau aku. Aku tak tahu lah dia santau aku memang direct nak hantar ke aku ataupun dia nak hantar dekat orang lain, tapi kena ke aku. Kau faham tak? Kita takut lah juga santau angin kan. Kalau santau angin ni kebiasaannya dia nak hantar ke orang lain, tapi boleh juga pergi kepada orang lain. Dan pada malam tu yes, aku kena. Dalam 5 kali aku baca wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard tu, aku nampak orang tu lelaki, dia pegang paku besar, dia cocok dekat rusuk kanan aku sampai aku tak boleh buat apa-apa. Sambil dia cocok tu, dia macam tu. Kau faham tak muka dia? Ni aku cerita betul dekat rusuk kanan aku. Dia ulang benda tu sambil dia ketawa. Dia pegang paku besar tu, dia cocok-cocok rusuk kanan aku. Aku tak boleh nak buat apa-apa. Aku just baca wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard 5 kali. Aku macam nafas aku dah tak ada sangat. Kau faham tak? Waktu tu aku tengah sesak sangat. Lepas tu nak dijadikan ceritanya, dalam wasi'a kursiyyuhus sama ketiga atau keempat aku baca tu, aku nampak patung santau. Patung santau tu patung, dalam dia aku tak tahu benda apa, tapi dililit dengan kain kapan warna putih macam tu. Lepas tu aku nampak ada jari orang tengah cocok patung tu, tengah cocok dekat rusuk kanan. Aku nampak benda tu, dan disebabkan benda tu rusuk kanan aku tengah waktu tu tengah kebas. Kau faham tak? Aku tak rasa apa-apa. Aku lumpuh waktu tu tengah cocok tu. Tapi nak dijadikan ceritanya, dengan berkat ataupun dengan rahmat Allah, waktu tu aku baca ayat kursi tu, aku rasa benda tu patah balik kat dia. Alhamdulillah tak ada apa-apa yang terjadi. Aku tak ada benda pelik-pelik yang terjadi dekat aku. Aku tak ada muntah darah, aku tak ada batuk darah. Nak dijadikan ceritanya macam tu. Lepas tu nak dijadikan ceritanya lagi, lepas aku baca wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard 5 kali tu, aku gerakkan ibu jari kaki aku yang kat belah sana tu lah. Nak dijadikan ceritanya, aku gerakkan baru aku boleh bergerak. Nak dijadikan ceritanya, waktu aku bergerak tu kan, aku pun pandang ke arah kiri, aku pandang ke arah kanan, aku pun baca 3 kul, aku pun baca ayat kursi 3 kali, baru aku tidur. Alhamdulillah tak ada apa-apa yang berlaku lah. Cuma aku rasakan kepada awak ni yang tengok ni video saya, awak yang santau saya, awak yang sihir saya ni kan, saya nak cakap beginilah, buat apa kita nak amalkan benda-benda macam ni? Dah abad ke-21 wak. Okey, dah abad ke-21. Kita tak payahlah nak dengking orang. Lepas tu kita pergi santau dia, kita pergi sihir. Tak payah. Okey, cakap je dekat DM, saya tak suka awak sebab muka awak buruk, saya tak suka awak sebab awak macam ni. Cakap je, aku boleh terima. Aku tak akan balas pun, aku tengok je macam tu. Jadi kita akan terima komen tu sebagai komen yang membina. Nak dijadikan ceritanya. Tak payahlah nak sihir benda-benda macam ni. Kurafat, kau tahu tak? Kau tahu tak kalau kau mati dalam keadaan kau sihir orang ni, kau tahu tak, azab dia sangatlah pedih. Okey, kau tanggung segala-gala dosa aku. Aku masuk syurga. Aku masuk syurga. Tiba. Macam tu. Nak dijadikan ceritanya. Tapi tak apalah.
aku maafkanlah dia. Mungkin dia memang tak suka aku ke, ataupun dia nak buat dekat orang lain tapi terkena aku macam tu. Tapi itulah aku nak pesan kat korang, sebelum korang tidur baca ayat kursi, istighfar, lepas tu baca ayat 3 kul tu. 3 kul tu penting sebab dalam 3 kul tu, 3 kul tu lah yang akan hindar korang daripada sihir. Yang penting sekali, kul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab. Tu surah tu adalah surah yang boleh hindar daripada sihir-sihir orang yang nak buat waktu malam macam tu. So sangat-sangat penting lah 3 kul tu. Aku harap korang boleh amalkan lah. Guys, tanpa basa-basi kita akan pergi ke chapter kita yang seterusnya lah, pasal sihir juga. Dan nak dijadikan ceritanya, aku nak ingatkan korang lagi sekali, korang boleh tak korang tekan link yang aku dah pin dekat comment section dekat bawah ni? Boleh tak korang tekan link tu? Aku merayu sangat-sangat. Tekan link yang aku dah pin dekat komen tu, tekan download, lepas tu buat account, screenshot, lepas tu hantar dekat DM Instagram aku. Lepas tu kalau aku tengok korang dah betul-betul buat, aku akan like post korang dekat Instagram. Ataupun siapa yang bertuah, aku akan follow Instagram dia. Hari tu aku dah bagi 10 orang terawal nombor telefon aku. Kita orang dah buat grup WhatsApp. Lepas tu 10 orang yang terawal hari tu juga aku dah follow back Instagram dia. Lepas tu yang lain aku like post dia dah. So kalau korang antara 10 dan 10 orang yang terawal lagi, aku akan follow Instagram korang ataupun like post korang dekat Instagram. Dan aku akan juga bagi nombor telefon aku kepada korang yang bertuah lah, nak dijadikan ceritanya macam tu. Korang please, korang, aku harap korang boleh tolong aku tekan link yang aku dah pin dekat comment section dekat bawah tu. Tekan tekan download, buat account, screenshot yang korang dah buat account tu, hantar dekat DM Instagram aku. Boleh aku tak paksa, tapi aku harap korang boleh tolong aku. Korang kan baik, cerita nak dijadikan ceritanya. Korang boleh tolong aku kan? Kalau korang boleh tolong, terima kasih. Kalau korang tak boleh tolong, tak apa. Okay, mungkin lain kali korang boleh tolong aku, tapi aku harap korang boleh tekan link tu. Okay. Okay guys, so kita pergi kepada chapter kita yang seterusnya, pasal sihir jugalah. Pasal sihir ni, aku nak cakap kat korang lah, okay. Sebenarnya, waktu aku kena sihir, waktu aku dah jam 4 tu kan, aku ada mimpi tau. Macam-macam mimpi aku ada. Aku mimpi jatuh daripada tempat tinggi. Aku mimpi aku ada dekat tempat yang kotor. Aku ada mimpi aku kena kejar dengan hantu. Dan nak dijadikan ceritanya, aku nak declare dekat korang lah, okay. Mungkin ada orang ni, dia ada kelebihan untuk nampak benda-benda halus, okay. Ada orang ni, dia ada kelebihan untuk nampak hantu. Ada orang ni ada kelebihan untuk berkomunikasi dengan benda tu. Tapi aku tak ada benda tu. Aku tak boleh rasa benda tu datang. Tapi aku alhamdulillah ada kelebihan melalui mimpi. Macam tu. Ni aku cakap terus terang dengan korang, melalui mimpi. Aku kerap bermimpi, bukan mimpi basah, okay. Aku kerap bermimpi. Macam aku mimpi malam ni, lepas tu aku akan berjaga-jaga untuk hari esok, macam tu. Mungkin orang kata macam mimpi ni mainan tidur kan. Tapi aku ada dengar satu ceramah Ustaz Kazim Ilyas, tak silap aku, dia cakap mimpi ni ada banyak petanda macam tu. Kalau kita mimpi waktu siang, itu adalah mainan tidur. Tapi kalau kita mimpi waktu malam, jaga-jaga. Itu mungkin petanda yang Allah bagi pada kita untuk kita berjaga-jaga pada hari yang seterusnya. Faham? Macam tu. So aku memang kerap bermimpi. Orang kata kalau kita ni kerap bermimpi kan, badan kita ni akan penat bila kita bangun. Sebab badan kita ni sedang berfungsi lah waktu kita tengah tidur. Nak dijadikan ceritanya, dan nak dijadikan ceritanya lagi, aku sering bermimpi macam aku dah macam bagi pidato dah ya, nak dijadikan ceritanya. Aku mimpi macam-macam, okay. Tapi kalau korang nak tahu juga, korang boleh DM dekat Instagram aku. Korang boleh DM, aku boleh jawab permintaan korang tu. Kalau korang ada mimpi macam ni, InsyaAllah aku boleh jawab dekat Instagram tu nanti, okay. Dan nak dijadikan ceritanya, aku ingatkan, aku nak buat reaction video tentang YouTube channel seram kita, yang aku ada dalam tu, yang ada chat berhantu tu kan. Sebab ramai orang komen dekat section komen dia kata, Abai Kamal buatlah reaction channel seram kita sebab ada nama Abai Kamal dalam tu. Okay, InsyaAllah tunggu aku dapat handphone baru aku buat. Sebab aku sekarang ni pun rakam guna handphone macam tu. Kau faham tak? Aku rakam guna handphone yang tak berberapa nak handphone ni. Jadi kalau aku dah dapat duit sikit, InsyaAllah lah nanti aku akan, orang kata apa, buat reaction video dengan handphone yang lain, handphone lagi satu tu lah, nak dijadikan ceritanya. Barulah kita boleh buat reaction video. Okay, kita sambung lagi, okay. Kalau korang bermimpi korang jatuh daripada tempat tinggi, korang ada dekat tempat yang kotor, korang kena kejar dengan hantu, itu bermakna korang kena sihir. Itu bermakna, itu bukan korang semestinya bermakna, bukan. Itu bermakna antaranya macam ni lah. Antara tu orang tu nak hantar sihir kat engkau ke, ataupun orang tu hantar sihir dekat orang lain tapi kena dekat engkau. Macam tu, kau faham tak? Macam tu. Kalau korang bermimpi jatuh daripada tempat tinggi, kena kejar dengan hantu, ataupun berada di tempat kotor, okay. So kalau korang mimpi pula gigi patah, okay, mengikut primbon Jawa. Aku ni orang Jawa sebenarnya. Aku belah salah sila mak aku, ibu orang Jawa, ayah orang Bugis.
Okay, mengikut primbon Jawa, nenek aku cerita apa semua. Kalau kita mimpi gigi kita patah, okay, itu bermakna ada ahli keluarga ataupun ahli keluarga kita yang terdekat akan meninggal dunia. Macam tu nak dijadikan cerita. Tapi korang jangan percaya 100%. Itu adalah kerja Allah. Itu kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Ajal, maut, apa semua, rezeki semua di tangan Allah. Itu bermakna Allah nak kita memohon kepada dia. Okey, Allah nak kita merayu kepada dia untuk dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dipermudahkan urusan setiap hari, faham? Okey, itu sebagai perantara macam tu. Tapi kita kena berjaga-jagalah juga, sebab waktu tu aku tingkatan 1, aku mimpi gigi aku patah, aku bagi tahu mak aku. Lepas tu mak aku diam. Okey, mak aku diam. Dan genap 40 hari arwah atuk aku meninggal. Macam tu nak dijadikan ceritanya. Lepas tu nak dijadikan cerita, lepas daripada aku mimpi benda macam tu, aku kerap mimpi-mimpi benda yang lain juga. Maksudnya aku mimpi macam ni tau. Aku akan mimpi esoknya aku nak naik pentas untuk pelantikan pengawas dekat sekolah. Aku mimpi malam tu aku jatuh tangga dekat dewan sekolah. Nak dijadikan ceritanya, bila aku dah mimpi macam tu, esoknya aku akan naik dengan berhati-hati tangga dekat dewan sekolah tu, sebab aku takut jatuh. Nak dijadikan ceritanya. Tapi itu semua bergantung kepada Allah, sebab qada dan qadar itu dah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu semua berbalik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mimpi ini adalah orang kata mainan tidur, ataupun kita boleh jadikan dia sebagai petanda untuk kita berjaga-jaga pada hari yang akan datang. Faham? Macam tu nak dijadikan ceritanya. Betul, kalau korang bermimpi korang bermain dengan anjing, macam tu. Kalau korang bermimpi korang bermain dengan anjing, mengikut primbon Jawa, anjing ni benda yang biasa. Tapi ikut Islam pula, anjing ni kan binatang yang haram. Jadi bila haram, kita akan dimaksudkan macam ni. Kita akan bertemu dengan orang, dan orang tu akan berkawan dengan kita, menjadi kawan. Tetapi orang itu sebenarnya tak suka dengan kita. Orang tu sebenarnya benci dengan kita, tapi dia berkawan dengan kita. Faham? Itu kalau kita mimpi anjing. Dan kalau kita mimpi ular pula, mengikut primbon Jawa, kalau kita mimpi ular, bagi pemuda, bermakna pemuda tu akan dapat jodoh dalam waktu yang terdekat. Faham? Dia akan dapat jodoh dalam waktu yang terdekat. Tapi untuk perempuan pula, hati-hati. Itu bermakna ada orang yang tak suka dengan korang, tetapi dia menjadi kawan dengan korang. Faham? Jadi berhati-hatilah. So kalau korang nak tanya lagi tentang mimpi ni, korang boleh je DM aku dekat Instagram. InsyaAllah aku akan balas satu persatu. Korang jangan percaya 100%, sebab ianya akan berbalik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala yang akan menjadi penentunya. Faham? Okey, sekadar orang kata permainan tidur ataupun untuk langkah berjaga-jaga sahaja. Ingat, semuanya berbalik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay guys, so dengan habisnya cerita kita tadi tu, so habislah cerita aku pada malam ni. So kepada korang yang dah subscribe, dah like, comment and share, aku nak ucapkan terima kasih kepada korang. Dan kepada korang yang belum, silalah buat sekarang. Dan aku nak mohon sekali lagi, korang tolonglah tekan link yang aku dah pin dekat section komen kat bawah tu. Tekan link tu, download, buat account, screenshot yang korang dah buat account, hantar dekat DM Instagram aku. Aku akan follow Instagram korang, atau aku akan like post Instagram korang, atau aku akan bagi nombor telefon aku dekat korang untuk kita masukkan dalam grup WhatsApp Ikmal No Fans. Macam tu nak dijadikan ceritanya. So aku harap korang boleh tolong aku dengan korang download ataupun tekan link tu, tekan link yang aku dah isi dekat comment section dekat bawah tu, download, buat account, screenshot yang korang dah buat account, hantar dekat DM Instagram aku. Okay, so lepas korang buat benda tu, korang dah tak payah buat pun tak apa, korang boleh delete benda tu. Kalau korang dah tak nak main benda tu, korang boleh faham kan? Okay, nak dijadikan ceritanya macam tu. Okay, so guys, semoga korang sentiasa berada di dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita berjumpa di dalam sesi-sesi konten seram yang akan datang. Tapi aku rasa untuk konten yang akan datang, aku nak buat vlog pergi ke tempat seram. Lagi satu, aku nak bawa korang pergi ke pokok berhantu tu. Aku tak bawa lagi kan. So korang komen kat bawah korang nak ke tak nak. Kalau korang nak, aku boleh buat vlog lagi. Kalau tak nak, aku nak buat juga. Macam tu. Dan nak dijadikan ceritanya macam tu. So bye.